cerita Papa Gomo ni tuan-tuan. Ada satu video dahulu kau. Ni cerita pasal Saman juga ni. Cerita pasal Papa Gomo, cerita pasal Saman juga ni. Papa Gomo keluarkan satu video di TikTok. Dia kata bahawa dia ada banyak lah pertuduhan dia. Dan samping dia punya ramalan dia ke laut semua tu, itu satu hal lah. Tapi dia ada dua benda yang dituduh besar tu. Satu, bila dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ada penyakit AIDS. Itu satu. Kedua, yang ni yang saya nak bawa hari ni. Yang AIDS tu nanti, bukan hari ni lah. Bila dia mengatakan bahawa Menteri Agama itu, Muhammad Naim, bekas Hakim Mahkamah Syariah, seorang yang tidak pandai jaga agama dan mempunyai kes seksual. Jadi apa yang berlaku adalah apa orang kata, YB Muhammad Naim, YB Menteri Muhammad Naim telah menyaman Papa Gomo. So bila disaman, notis dah dihantar. Dia proses saman ni mudah je. Tuan-tuan fitnah, katalah tuan-tuan fitnah saya keluar surat saman, LOD dipanggil, kan, letter of demand, kita hantar LOD atau LD kepada orang yang menyatakan fitnah tersebut. The moment kita dah serve the notice, dia ada 14 hari untuk dia nak jawab. Okay. Muhammad Naim peroleh injangsi terhadap Papa Gomo. Ini injangsi terhadap video tu dulu sebelum kita pergi kepada berita tu. Wan Muhammad Azri Wan Idris atau dikenali sebagai Papa Gomo diperintah untuk memadamkan klip video di akaun Facebook miliknya yang didakwa mengandungi kenyataan fitnah terhadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim. Perintah terhadap blogger itu dikeluarkan Pesuruhanjaya Kehakiman Leong Wai Hong setelah membenarkan injangsi ex parte secara sebelah pihak yang dipohon Naim melalui prosiding yang dijalankan secara dalam talian. Melalui perintah berkenaan, Papa Gomo dilarang daripada menerbitkan, menyiarkan atau berkongsi semula video bertarikh 18 September lalu yang mengandungi kenyataan berbau fitnah serta video klip selama 6 minit 41 saat diambil daripada akaun TikTok. Thank you Firdaus. Elias Nur Hafizul Badrul Hisham. Tuan-tuan boleh tengok kat TikTok, ada lagi kita dah akaun ni, daripada laman Facebook miliknya. Papa Gomo juga dilarang daripada menerbitkan, menyiarkan dan berkongsi kenyataan fitnah yang mempunyai kesan yang sama. Okay? Alright. Menurut Muhammad Naim selaku plaintiff, di dalam satu hantaran Facebook, defendant iaitu Papa Gomo memuatkan satu klip video berdurasi 6 minit yang diambil daripada akaun TikTok Nur Hafizul Badrul Hisham. Pelantik mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau iaitu selaku Menteri Agama tidak membuat atau gagal melakukan apa-apa tindakan positif bagi kesejahteraan agama Islam. Muhammad Naim berkata ia adalah kerana beliau yang kononnya mempunyai kes berkaitan tuduhan seksual adalah seorang penunggang agama yang tidak cakna dengan kestabilan masyarakat Melayu yang beragama Islam. Katanya kenyataan berfitnah menjejakkan reputasi. So, sebabkan itu, maka video itu telah diinjangsikan. Saya try cari tadi, saya tak jumpa video tu. Okey, betul lah, dah tak ada lah kot. Well, ada je cara nak cari je, tapi tak apalah. So, setelah difilekan, sepatutnya adalah, apa orang kata, jawapan balas ataupun dia punya, yalah, Papa Gomo kena jawab lah. Kan? Bila tuduhan itu dah ada, Papa Gomo kena jawab lah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Papa Gomo tak jawab. Papa Gomo hilang. Menteri Agama fail penghakiman ingkar terhadap Papa Gomo. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Muhammad Naim memfailkan permohonan ingkar Mahkamah untuk Penghakiman Ingkar JID terhadap penulis blog kontroversi Papa Gomo. Ini berikutan defendant masih belum memfailkan sebarang kehadiran di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berikutan saman sivil yang berlaku pada 19 Oktober lepas. Kita dihubungi hari ini, Peguam Naim mengesahkan mereka akan memfailkan permohonan JID yang boleh menyebabkan Azri diperintah membayar ganti rugi am, teladan teruk dan punitif yang akan ditentukan oleh Mahkamah Sivil. Peguam itu berkata pada mulanya mereka telah memfailkan penghakiman ingkar terhadap terhadap Azri, tetapi Pesuruhjaya Kehakiman semasa prosiding hari ini menasihatkan untuk memfailkan permohonan untuk penghakiman atas keingkaran pembelaan. Okey. Dia minta penghakiman ingkar kehadiran, tetapi dia kata terus buat
fail permohonan untuk penghakiman atas keingkaran. Difahamkan ia disebabkan oleh sifat pempasan yang diminta oleh NAIM adalah saman fitnah. Hakim meminta kami memfailkan semula sebagai penghakiman ingkar pembelaan. Azri tidak diwakili semasa prosiding dalam talian hari ini. Di bawah undang-undang, defendant mempunyai 14 hari dari tarikh diserahkan salinan tindakan sibil untuk tampil ke mahkamah sivil. Menurut salinan afidavit penyampaian Naim, peguam plaintiff telah menyampaikan saman fitnah terhadap Azri di 2 alamat defendant yang diketahui secara email antara 25 dan 26 Oktober lepas. Semakan ke atas sistem pemfailan tidak menunjukkan sebarang memorandum kehadiran difailkan oleh Azri. Mahkamah Malaysia kini cuba menghubungi pasukan peguam Azri berhubung perkara itu. Alright. Pelantif mendakwa bahawa catatan defendant juga termasuk klip TikTok 6 minit yang menyentuh ahli parlimen DAP Howard Lee yang memetik ayat Quran. Naim mendakwa Azri dalam catatan Facebook yang disertakan TikTok itu telah mengaitkan menteri itu dengan dakwaan seksual berkenaan. Dalam menolak dakwaan itu sebagai tidak benar, pelantif berhujah bahawa hantaran itu antara lain membayangkan dia menunggang agama meskipun mempunyai dakwaan seksual. Naim juga mendakwa hantaran itu menggambarkan dia bersekongkol dengan DAP untuk peribadi dia. Maka beliau telah menuntut tuntutan orang kata apa? Kerugian lah. Nah, apa yang boleh berlaku kepada Papa Gomo apabila dia engkar tentang perkara ini, tuan-tuan? Apabila dia engkar tentang perkara ini, apa yang boleh berlaku kepada beliau? Now, perkara utama, yang pertama sekali, disebabkan tadi itu adalah permohonan dipanggil JID, iaitu permohonan engkar penghakiman engkar pembelaan. Okay. Penghakiman engkar pembelaan. Okay. Penghakiman apa orang kata? Engkar pembelaan ataupun judgment in default. Betul. Saya tak bicara apa JID. Saya lupa dah. Okay. So judgment in default. Erti kata macam mana? Sekarang ini tanpa dia Dr. Naim dah serahkan letter of demand, okay? Dah hantar melalui known sources, known alamat email dan sebagainya, dah hantar, dah serve. Disebabkan dia dah serve, maka sepatutnya dia ada 14 hari untuk nak reply. Isunya adalah bila dia tak reply dalam tempoh 14 hari, maka mula-mula dia nak minta penghakiman sebab ketidakhadiran kan, tapi kemudian hakim kata no, kita buat JID je, judgment in default. Arti kata tanpa kehadiran dia, kita buat terus keputusan. Tanpa kehadiran Papa Gomo, sekarang ini hakim boleh buat keputusan. Keputusannya, hakim boleh mengatakan dia bersalah atau tak bersalah. Terpulang, nanti hakim tengok. Tetapi most likely akan kena bersalah lah. Most likely akan kena lah bersalahnya sebab dia telah menuduh. Dia elemen kepada fitnah ni macam ni, tuan-tuan. Dia mesti ada satu tuduhan. Satu positif tuduhan, satu tuduhan yang bersifat positif. Arti kata dia tuduhan, bukannya adakah, mungkinkah, bukan itu. Dia memang positif. Dia mengatakan dia ada tunggangan DAP, dia ada masalah tuduhan seksual. Itu tuduhan yang betul-betul engkau rasa memang dia melakukan kesilapan itu ataupun dia ada perkara tersebut. Pertama. Kedua, dia disiarkan. Kalau tuduhan tak disiarkan, kita cakap seorang-seorang dalam bilik, itu bukan fitnah lah. Dan ketiga, dia menjatuhkan reputasi. Dia ada damage. Of course lah, dia menteri agama kan. Of course, dia ada damage dia. Kemudian, yang tiga ni. Bila ada 3 elemen ini cukup, kan, 3 elemen ini cukup, maka anda boleh didapati bersalah, memfitnah dan boleh dikenakan hukuman. Now, bila dia didapati bersalah nanti, isu dia hukuman apa? Ini lagi satu masalah. So, bila anda ni saya bagi guideline kepada kena saman fitnah ni. So, bila anda disaman dan anda tak hadir, benda itu tak settle. Papa Gomo ni tak akan settle, tuan-tuan. So, anda tak boleh membela diri dah. Anda tak boleh lawan. And at least kalau lawan, mungkin ada kemungkinan menang, mungkin akan kemungkinan kalah. Okey, dia tak boleh lawan satu hal. Sekarang dah dijatuh hukum. Bila dah dijatuh hukum, anda tak boleh challenge hukuman tu. Sebab anda tak ada dalam mahkamah. Kan? Anda tak ada dalam mahkamah. Tak keluar waran tangkap ke? Ini civil, bukan jenayah.
Kan? So dia ada judgment in default, JID dia panggil. So bermakna tak payah keluar orang tangkap, dapatlah, maksudnya kalau dia menang, dia jatuhkan hukuman. Kalau hakim mengatakan bahawa bahawa ini adalah fitnah dan Papagomo kena membayar sekian jumlah, itu cukuplah sebagai hukuman. Ketidakhadiran itu sendiri telah menunjukkan bahawa dia telah memfitnah Menteri Agama. Dan yang menariknya, Papagomo fitnah ni kita dah lali dah, tuan-tuan. Yang saya kagum ni, walaon dan walauntit yang percaya tu. Kan? Yang percaya tu. Ada yang percaya. Yang dia, Papagomo ni dah bayar saman dah. Di akhirat nanti tak settle lagi ni. Dia dah bayar saman, nanti dia dah bayar saman kepada Dato' Naim, tak settle lagi. Ke akhirat dia, tetap akhirat. Tetapi yang percaya dan sebarkan video-video itu, bagaimana tuan-tuan nasib mereka? Nak minta maaf dengan Dato' Naim macam mana ni? Kan? Nak minta maaf dengan Dato' Naim macam mana? Benda itu dah disebarkan. Sedangkan dia fitnah. Sebab itu saya kata semalam kan, yang terpaling ni, bab-bab macam ni tak ada yang terpaling, orang kata apa, terpaling rasa shaking tu. Fitnah ni tuan-tuan, kita ceritalah. Fitnah ni, dia lebih, kenapa dia lebih besar daripada membunuh? Membunuh ni kita bunuh seorang. Fitnah ni, perang boleh berlaku kerana fitnah. Masyarakat, bangsa, negara boleh kucak-kacir kerana fitnah. Sebab itulah kenapa agama Islam meletakkan fitnah ni sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Dan orang yang berterusan melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil, kita panggil sebagai apa tuan-tuan? Itu dipanggil sebagai fasik. Kan? Betul tak? Walaon? Betul tak walaon? Tak, saya tanya je, saya ni agama tak pandai sangat. Kan? So, yang ni korang percaya sama macam cerita semalam kan, cerita apa? Cerita Google salah citing kan. Salah citing mata wang kan. Kemudian apa orang kata kerajaan kita berbohong, Google betul. Lepas tu akhirnya Google minta maaf, dia pun kata kami pun ambil daripada pihak ketiga. Cuma dia tak bagi tahu siapa pihak ketiga tu. Google kata kami ada daripada pihak ketiga. Kalau nak yang tepat, dia kata pergi tengok bank negara punya website ataupun bank negara punya Twitter. Kan? Terciduk walaon, tapi senyap tuan-tuan. Senyapnya mereka seumpama senyapnya penyokong Liverpool bila kalah dengan Manchester United.